Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam segmen Cubitan Pagi bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Saya harapkan dan mendoakan agar tuan-tuan dan puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda. Selamat menyambut Deepavali kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang beragama Hindu yang menyambut Deepavali semalam. Okay, masih tak terlewat lagi lah untuk saya ucapkan selamat menyambut Deepavali kepada anda semua. Dan kepada rakan-rakan yang lain, jika ada yang masih lagi bercuti, selamat bercuti saya ucapkan. Saya percaya ramai di kalangan kawan-kawan semua yang mungkin mengambil peluang lah sempena cuti perayaan Deepavali semalam untuk ambil cuti pada hari ini dan meneruskan percutian pada minggu ni sehingga hari Ahad nanti. Selamat bercuti saya ucapkan kepada anda semua. Selamat pulang ke kampung halaman, selamat berjalan-jalan dan sebagainya lah. Okey, so bagi saya masih meneruskan kehidupan seharian saya. Dah puas dah bercuti. Minggu lepas kita dah pergi Penang, minggu sebelum tu kita dah pergi JB kan. Jadi itulah minggu ni kita kena bekerja dan kita teruskanlah aktiviti harian kita sebagai seorang peguam hartanah dan kita teruskanlah juga aktiviti perkongsian sharing yang saya buat setiap hari di Facebook page anda. Minta maaf semalam saya tak berkesempatan untuk bersiaran secara live bersama tuan-tuan dan puan dan segmen Cubitan Pagi ini. Jadi kita ambil peluang untuk bersiaran pada pagi ini insya-Allah. Okey. So salam Jumaat saya ucapkan kepada anda. Jangan lupa pada hari Jumaat yang mulia ni kita memperbanyakkan selawat, kita memperbanyakkan sedekah, kita niatkan untuk melakukan setiap perkara, setiap pekerjaan yang kita lakukan kerana Allah SWT, dan insya-Allah kita doa-doakanlah supaya urusan kita dipermudahkan, rezeki kita dimurahkan, dilimpahkan dan kita mendapat keberkatan hidup dalam dunia ini dan juga di akhirat nanti insya-Allah. Okey. So siapa yang dah join rancangan live ni, mohon bantuan tuan-tuan dan puan untuk melakukan dua perkara. Yang pertama sekali saya nak mohon tuan-tuan dan puan untuk tekan button share. Tekan button share dulu, tarik dulu kawan-kawan kita yang ada kat luar sana. Kita ajak mereka beramai-ramai untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Itu yang pertama lah. Yang kedua saya nak mohon juga bantuan tuan-tuan dan puan siapa yang dah join rancangan live ni untuk masukkan ruangan komen. Saya nak tahulah tuan-tuan dan puan boleh dengar dengan jelas tak suara saya, boleh nampak tak muka saya ni, yang boleh orang kata berbual-bual dengan saya lah, kita bersembang-sembang. Jangan segan-segan, jangan malu untuk masukkan ruangan komen tu. Sekurang-kurangnya bila tuan-tuan puan komen di ruangan komen tu, saya tahulah yang tuan-tuan puan ada bersama-sama dengan saya dan saya tidaklah berseorangan pada pagi ni insya-Allah. Okey, jadi masukkan ruangan komen, apa-apa saja komen nak masukkan, nak bagi salam ke, nak ucapkan selamat pagi ke, ataupun nak tanya khabar ke, ataupun nak ucapkan selamat Deepavali kepada kawan-kawan yang lain ke, silakan. Silakan. So itu antara caranya kita berinteraksi dan supaya saya tahulah yang tuan-tuan dan puan ada bersama-sama dengan saya pada pagi ini dan insya-Allah kita boleh bersembang-sembang santai. Seperti mana yang Tuan Afiq Samsudin, Kelantan clear, alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Afiq. Okey, kita rindukan juga kawan-kawan kita yang ada kat Kelantan, yang belah-belah pantai timur tu. Dah lama dah kita merancang untuk menziarah ataupun kita berjalan ke Kelantan, ke Kota Baru daripada tahun lepas lagi ketika awal-awal pandemik COVID-19 itu. Sebenarnya kita dah rancangkan untuk buat satu program strategi tarik leads di Kota Baru, tapi apakan daya kita terpaksa tangguhkan dulu dan sampailah ke hari ini kita tak sempat lagi nak buat lagi program bersama dengan Cikgu Jamrus di Kota Baru. Jadi insya-Allah dalam masa terdekat ni lah, kita cadangkan dalam bulan 12 nanti, kalau tak ada aral melintang, insya-Allah kita akan teruskan program bersama sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah di Kota Baru, dan insya-Allah kita akan war-warkan lah kalau jadi bila tarikhnya. Dan cuma kita risau satu je lah sekarang ni, dah masuk bulan 11 ni, dah masuk musim hujan, musim terkujur dan sebagainya. Kita risau takut kalau lah ditakdirkan, auzubillah, tak jauh lah ada masalah cuaca dan sebagainya, jadi berkemungkinan kita terpaksa tangguhkan lagi lah kita punya seminar yang kita jadualkan untuk anjurkan di Pantai Timur, khususnya di Kota Baru dalam masa terdekat ni. Tapi jangan risau tuan-tuan puan, apa-apa pun kita akan maklumkan daripada masa ke masa lah. Tuan Rafizal pun ada. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kat Penang lagi ke? Balik rumah dah Tuan Rafizal, dah kerja dah daripada hari Isnin itu dah bekerja.
cukuplah 4 hari 3 malam kat Penang. Lama daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad kita dah balik ke KL, dan Isnin lepas ni kita dah mulakan pekerjaan seperti biasalah. Tuan Rafizal masih bercuti lagi ke? Okey, ramai kawan-kawan kita yang masih bercuti lagi pada hari ni kan. Okey, so topik pada pagi ni yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, sinonim dengan situasi tuan-tuan dan puan sebagai seorang anak Guam lah. Sebagai seorang anak Guam, seorang yang berurusan dengan seorang peguam hartanah seperti saya. Okey, saya rasa ramai di kalangan tuan-tuan dan puan yang ada habit yang tak baik ni. Okey. So pagi-pagi ni dah orang kata apa, cerita benda-benda yang orang kata apa, ialah satu-satu norma yang mungkin dah terbiasa dibuat oleh kebanyakan daripada anak-anak Guam, iaitu apa dia? Dia malu nak bertanya. Dia malu nak bertanya, even though dia tak faham dengan suatu perkara tu, even though dia rasa masih lagi ragu-ragu dengan apa yang telah diterangkan ataupun yang telah dinyatakan oleh peguam yang menguruskan urusan jual beli hartanah yang dia buat, tapi dia masih lagi malu nak bertanya. Okey, tuan-tuan dan puan, sikap macam ni sebenarnya tak baik. Kita sebagai anak Guam ni sebenarnya kita dinasihatkan untuk bertanya kalau kita tak faham. Kalau kita rasa ada ragu-ragu, kalau kita rasa penerangan yang dibuat oleh peguam tu tak berapa jelas, sebaik-baiknya sebagai anak Guam kita berhak untuk bertanya. Kita seharusnya kena bertanya dengan peguam yang menguruskan urusan jual beli hartanah ataupun yang menguruskan apa-apa perjanjian yang kita minta peguam tu buat. Kita minta dia explain satu persatu apa yang ada di dalam perjanjian tersebut sebelum kita menandatangani perjanjian tersebut. Khususnya bagi anda yang berurusan dengan orang kata apa, peguam hartanah dalam urusan jual beli hartanah, tuan-tuan perempuan akan menandatangi banyak dokumen, bukan satu tapi banyak dokumen. Ada perjanjian jual beli, ada surat akuan sumpah, ada borang pindah milik 14A, ada aku janji, ada apa lagi, borang CKHT, apa lagi, ada apa tu, surat pemberian kuasa ataupun authorization letter. Semua dokumen-dokumen yang tuan perempuan akan tanda tangani ni disiapkan ataupun disediakan oleh peguam yang menguruskan urusan jual beli tersebut. Okay, jadi sebelum kita menandatangani semua dokumen-dokumen tersebut, saya nasihatkan kepada tuan-tuan puan, tanya kepada peguam, minta diterangkan. Minta diterangkan, tuan, apa yang dimaksudkan dengan stakeholder monies ni? Apa yang dimaksudkan dengan bayaran deposit ni? Okay, apa yang dimaksudkan dengan completion date ni? Apa yang dimaksudkan dengan extended completion date ni? Setiap perenggan, setiap lim, setiap klausa yang ada di dalam perjanjian jual beli tersebut kita perlu fahamkan terlebih dahulu sebelum kita menurunkan tanda tangan kita. Ini saya nak tegurkan bukan apa, kebanyakan daripada rakan-rakan, kebanyakan daripada sahabat-sahabat yang mungkin sedang menonton rancangan live ni, bila berurusan dengan peguam, dia rasa macam tak apalah, peguam dah buat kerja dia, jadi kita tak perlulah nak tanya banyak-banyak, kita tenyeh je lah, kita tenyeh je, kita sign je, main sign je kan, tanpa memahami apa yang terkandung di dalam dokumen yang kita tantangani tersebut. So ini satu habit yang tak baik, tuan-tuan dan puan. Sebelum kita menandatangani apa-apa perjanjian, sebelum kita menandatangani apa-apa dokumen, kita mestilah memastikan bahawa kita dah fahamkan apa yang terkandung dalam perjanjian ataupun dokumen tersebut. So jangan kita sembrono lah, orang Jawa cakap sembrono, suka-suka hati je nak menandatangani dokumen tersebut tanpa memahami apa yang ada, apa yang dinyatakan dalam perjanjian ataupun dokumen tersebut. Tuan Azlan, selamat pagi Tuan Azlan, saya daftar masuk coach. Okey, terima kasih banyak Tuan Azlan setia bersama-sama dengan saya tiap pagi, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey Tuan Azlan, mohon tekan button share, kongsikan lagi rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Kita tarik ramai-ramai lagi kawan-kawan kita yang dekat luar tu untuk join bersama. Okey, so berbalik kepada topik yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan puan pada pagi ni lah. Okey, so kita tahu setiap dokumen yang ada tu dia ada implikasinya. Setiap dokumen yang kita tandatangani tu kita perlu bertanggungjawab dengan apa yang kita dah tandatangani. Okey, setiap dokumen yang kita tandatangani dan kita masuki tu, setiap klausa yang ada, setiap lim yang ada, setiap section yang ada di dalam dokumen tersebut, dia akan resemble apa yang kita persetujui. Jadi kalau katalah kita tak faham, kalau katalah kita tak tahu, kalau katalah kita masih lagi kurang arif dengan terma-terma yang ada di dalam perjanjian tersebut ataupun dalam dokumen tersebut,
sebaik-baiknya kita sebagai anak guam, kita ada hak untuk bertanya. Tanyalah dengan peguam kita, minta dia explain satu persatu. Tak apa, ambil masa lebih sikit. Jangan pula bila kita datang ke pejabat peguam ataupun kita set appointment nak jumpa dengan peguam, kita set appointment tu dalam keadaan kita yang tergesa-gesa. Kita nak cepat, semua benda kita nak cepat. Semua benda kita nak tak apalah, cepat-cepatlah sign ni kan, nak settlekan ni, ada kerja lain lepas ni kan. Jangan macam tu tuan-puan. Pastikan yang kita fahamkan dulu, minta dia terangkan. Kalau misal kata agreement tu tebalnya lebih kurang dalam 20 muka surat lah katakan. 20 muka surat tu kita cakap dengan dia, okey encik, saya nak tahu satu persatu apa yang ada dalam perjanjian ini dan minta encik terangkan dulu. Okey, jadi saya sebagai peguam, biasanya bila saya dengar soalan macam ni, saya suka dengan klien-klien yang macam ni. Saya gembira bila dengar klien saya tanya dengan saya, tuan, okey, minta tuan terangkan satu persatu apa yang ada dalam agreement ni, boleh tak? Saya suka bila klien tanya dengan saya, maksud dia klien tu dia nak tahu. Dia nak tahu dan dia faham hak dia sebagai seorang anak guam, dan dia tahu sebenarnya bila nak tanda tangan suatu dokumen ataupun perjanjian, dia nak tahu dia punya tanggungjawab, dia nak tahu apa sebenarnya yang terkandung di dalam perjanjian tersebut, dan dia minta saya terangkan. Ini yang membuatkan saya gembira. Kalau misal kata tuan perempuan datang nak jumpa saya sebagai peguam, nak minta saya orang kata witness ataupun saya menyaksikan tantangan yang tuan-tuan perempuan turunkan. Saya cakap okey, hari ni kita ada temu janji bersama-sama dengan tuan sebagai pembeli ataupun sebagai penjual dalam urusan jual beli ni. Okey, jadi sebelum saya meneruskan dengan penerangan berkaitan dengan perjanjian jual beli ni, okey, saya nak tahulah dulu saya nak tahu dulu tuan biasa tak beli rumah ataupun biasa tak berhubung ataupun berurusan dengan peguam macam yang tuan buat sekarang. Okey, so kalau dia cakap ya, saya pernah jual rumah dulu, sebelum ni saya ada satu rumah saya dah jual, saya pernah berurusan dengan peguam sebelum ni. Okey, jadi soalan seterusnya saya akan tanya balik kepada klien saya tadi tu. Okey, sebenarnya tuan, bila tuan menjalankan urusan menjual rumah tuan dengan peguam yang terdahulu, okey, saya nak tahu apa pengalaman tuan bersama dia, bersama peguam tersebut. Apa pengalaman tuan bersama peguam tersebut? Okey, so mungkin tuan boleh ceritakan dengan saya, ada tak peguam tu terangkan satu persatu apa yang ada dalam perjanjian, diterangkan ke tidak, macam mana prosedur jual beli, macam mana proses urusan jual beli tu dibuat dan sebagainya. Ada tak pengalaman tuan bersama peguam tersebut? Okey, dia kata tak ada, dulu masa yang attend saya tu kerani je, peguam ni saya tak pernah jumpa pun. Saya tak pernah jumpa pun peguam tu, saya jumpa dengan kerani dia je. Bila saya tanya minta terangkan, kerani kata tak apa, ini semua standard dokumen. Semua ni standard je tuan, just sign je benda ni, semua standard, benda yang dah ready made, benda dah standard ni, tak perlulah nak tanya lebih-lebih. Macam tu pula dia jawab. Kerani tu jawab kepada saya. Okey, tuan, minta maaf banyak-banyak lah. Saya sebagai peguam, saya nak tuan fahamkan dulu apa yang ada dalam perjanjian jual beli ni. Jadi soalan seterusnya saya nak tanya dengan tuan, tadi saya tanya pengalaman tuan berhadapan dengan peguam yang terdahulu tu, apa yang dia dah buat, apa yang dia terangkan pada tuan untuk tuan tanda tangan dokumen yang masa tuan nak jual rumah tuan tu kan. Okey, jadi sekarang ni saya nak tanya tuan balik, tuan ada masa tak lebih kurang dalam 30 minit, 30 ke 40 minit untuk bersama-sama dengan saya untuk saya terangkan apa yang ada dalam perjanjian jual beli ni. Kalau dia kata saya tak ada masa ni nak cepat ni, ada urusan lepas ni apa semua kan, okey, tapi tuan, saya nasihatkan kepada tuan kena at least luangkan sedikit masa untuk saya terangkan dalam lebih kurang 30 minit untuk tuan dengar dulu apa yang saya nak terangkan berkaitan dengan perjanjian dan juga dokumen-dokumen yang tuan akan sign, yang akan tanda tangan pada hari ini bersama dengan saya. Okeylah, kalau tuan dah cakap macam tu, okey, saya spare lah masa, saya luangkan masa sikit untuk bersama dengan tuan terangkanlah apa yang ada dalam perjanjian jual beli ni. Okey, so itu amalan yang biasa saya lakukan. Bila saya attend dengan klien, saya kena beritahu dengan klien, you kena allocate masa at least 30 minutes ke 45 minutes bersama dengan saya untuk saya terangkan apa yang ada dalam perjanjian jual beli ni. Okey, so bila saya dah terangkan satu persatu benda-benda yang mustahak, benda yang penting yang dia perlu tahu, end up benda tu sepatutnya 30 minit jadi lebih daripada 1 jam. Kenapa? Kenapa? Bila saya ceritakan, saya terangkan, baru dia cakap, macam ni rupanya, dulu masa saya jual saya tak tahu pun ada benda ni. Dulu masa saya berurusan dengan peguam, saya tak tahu pun sebenarnya, okey, ni hak saya sebagai pembeli, ni hak saya sebagai penjual, semua saya tak tahu.
End up dia yang bertanya lebih kepada saya, ini apa sebenarnya benda ni, apa sebenarnya benda ni kan. So itulah yang saya beritahu tadi, tuan kena at least allocatekan masa sekurang-kurangnya 30 minit. Tapi sekarang ni tuan dah allocate masa lebih daripada 30 minit, dah lebih daripada 1 jam dah pun kita bersama-sama untuk saya terangkan, untuk bagi tuan faham perkara tersebut. Jadi moral of the story tuan-tuan puan, bila kita nak berurusan dengan peguam, kita jangan pandang ataupun kita jangan anggap peguam ni macam somebody yang daripada kayangan turun nak jumpa dengan kita kan, kita takut, kita rasa malu, kita rasa segan, nanti kan peguam ni kata, apalah kau ni bodoh sangat, benda ni pun tak tahu kan ada setengah daripada kita rasa macam tu. Jumpa peguam, nanti kalau aku tanya lebih-lebih kan, peguam ni kata aku ni macam mangkuk ayun sangat, macam tak faham satu benda kan, so aku diam je lah, baik aku diam je lah, sign je lah apa benda ni kan. So jangan macam tu tuan-puan. Nak jumpa peguam-peguam ni manusia, saya ni manusia, saya cakap dengan tuan-tuan puan ni pun sebagai seorang peguam, terus terang saya cakap, kami lagi suka, lagi seronok sebenarnya bila klien banyak bertanya dengan kami. Bila klien minta kami terangkan kepada mereka, kami rasa lebih seronok dan rasa lebih teruja untuk membantu memahamkan klien tu, rather than dia datang, dia main sign aja tanpa bertanya apa-apa, tanpa usul periksa, dan tak minat nak tahu apa yang ada dalam perjanjian jual beli tersebut, dalam apa-apa dokumen yang ditandatangani oleh klien tersebut. Jadi itulah yang saya nak nyatakan kat sini. Jangan risau-risau, jangan takut-takut, jangan rasa malu-malu. Kalau tak faham, bertanyalah. Kalau rasa macam kita ni tak berapa nak pandai, kalau rasa macam ilmu kita ni tak berapa nak banyak, kita tanyalah dengan peguam yang menguruskan urusan jual beli tu. Okay, so kalau misal kata ada peguam yang meminta dia punya kerani je attend kita dan sebagainya, cakap balik. Ini saya nak ajar sikit lah, nak ajar sikit dengan anda. Setiap dokumen yang ditandatangani perlu diterangkan dan kita perlu difahamkan terlebih dahulu. Tak kira lah sama ada yang attend kita tu kerani ke ataupun yang attend kita tu peguam sendiri ke, kita mesti minta dia explain balik kepada kita. Kita mesti minta orang yang attend signing kita tu, dia explain balik kepada kita apa yang terkandung dalam perjanjian jual beli tu, supaya kita tahu apa yang sebenarnya kita dah tanda tangani. So kalau katalah sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan request lah, request, you siapa? Saya kerani. Oh ya ke kerani, boleh tak saya nak jumpa dengan lawyer? You tak ada lawyer ke yang boleh attend saya? Saya bayar ni untuk bayar lawyer, bukan bayar untuk kerani. Cakap balik dengan orang tu, dengan kerani yang attend kita tu, saya bayar ni, legal fee saya bayar ni, ikut scale fee majlis peguam ni adalah untuk berurusan dengan peguam, bukan berurusan dengan you sebagai kerani. So boleh tak kalau saya nak jumpa lawyer you? Minta lawyer datang, terangkan pada kita. So lawyer tu datang tergege, oh kenapa encik ni? Tak, saya ni bukan apa, saya tak sedap lah kalau misalnya kata yang attend saya ni kerani, nanti attestation, witnessing part dekat dokumen tu, yang kena attest, yang kena witness bukannya kerani tu, tapi you sebagai lawyer. Jadi boleh tak you terangkan dengan saya apa benda yang ada dalam agreement ni yang perlu saya fahamkan, dan you pun puas hati tengok saya yang tanda tangan dokumen ni. Jadi bila you nak attest, bila you nak witness dokumen signing ni, you dah puas hati yang saya sendiri dah sign dokumen ni sebagai seorang klien you. Jadi kena beritahu balik dengan lawyer tu macam tu. Orang kata bagi penampor kat dia sikit biar dia sedar sikit kan, ini charge legal fee mahal, beribu-ribu legal fee, yang attend kerani pula tu baru masuk kerja semalam kan, dia tak tahu apa-apa, dia suruh attend kan signing. Cik sign sini, cik sign sini, cik sign sini. Okey, itu saja. Terima kasih cik. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Assalamualaikum. Itu je yang dia cakap dengan kita kan. Come on lah, janganlah macam tu kan. Kita tahu hak kita. Kita tahu hak kita sebagai anak guam. Kita perlu pastikan yang bila kita bayar legal fee, bila kita tak faham, kita tanyakan dengan orang yang attend signing tu, dan kita pastikan dia terangkan kepada kita dengan jelas sampailah kita dah puas hati baru kita tanda tangan dokumen tersebut. Okay, so itulah sedikit sebanyak apa yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf lah kalau ada di kalangan mungkin lah sahabat-sahabat guam yang tengok oh keras betul coach punya sindiran pagi ni kan. Pagi-pagi lagi dah tembak lawyer-lawyer ni kan. So bukan itu maksud saya, tapi itulah saya nak tegangkan dari sini supaya tuan-tuan perempuan sebagai anak guam faham, dan dalam masa yang sama tuan-tuan perempuan tahulah sebenarnya sebagai seorang anak guam ni banyak perkara-perkara yang
perlu diperjelaskan perjanjian ataupun terma-terma yang ada dalam dokumen tersebut kita perlu fahamkan terlebih dahulu sebelum kita menurunkan tanda tangan kita sebagai klien ataupun sebagai partis di dalam perjanjian jual beli tersebut. Okey. Puan Azira ada komen. Waalaikumsalam Puan Azira, minta maaf lambat sikit kita tegur Puan Azira ni. Betul coach, setengahnya lawyer lepaskan semua pada kerani yang handle. Tak boleh lah macam tu. Kerani documentation tu tak apalah, part documentation tu memang kerani yang buat. Saya pun ramai staff kerani yang buat documentation tu, tapi part yang nak attend signing, tu saya memang mewajibkan. Di firma guaman saya ada 5 orang lawyer. 5 orang lawyer ni saya dah beritahu, korang kalau misalnya kata nak attend signing, korang jangan pass pada clerk. Korang sebagai lawyer yang kena attend. Semua LA saya, legal assistant saya, legal associate saya, saya dah train diorang. Setiap orang mesti terangkan kepada lawyer, setiap orang sebagai lawyer mesti terangkan kepada klien apa benda yang sebenarnya ada dalam perjanjian jual beli tu, apa benda yang ada dalam dokumen tersebut sebelum klien turunkan tanda tangan dia. Memang saya dah wajibkan. Dekat firma guaman saya, bila perempuan datang memang lawyer yang akan attend, bukan clerk yang akan attend. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada pagi ini. Dan sebenarnya banyak lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan hartanah dan sebagainya yang saya akan kongsikan dari masa ke semasa. Dan kalau tuan-tuan perempuan rasa tak puas dengar perkongsian saya secara live macam ni, secara online macam ni, tuan-tuan perempuan boleh je datang ke firma guaman saya di Bandar Tun Sri Onjeras. Kita berkenal-kenalan, kita berjumpa, kita bersembang-sembang. Even though kita tak ada kes lagi, kita nak buat, tak ada masalah, boleh je datang. Nak tengok saya, nak jumpa saya, nak bersembang dengan saya face to face. Tak puas dengar saya berceloteh depan FB live macam ni kan, nak datang jumpa saya, boleh dialu-alukan. Dan untuk kesekian kalinya saya nak buat promosi sikit. Pada 13 dan 14 hari bulan, 13 dan 14 bulan November, hari Sabtu dan Ahad minggu depan, Sabtu dan Ahad minggu depan kita akan menganjurkan kursus negotiator certification course. Ini khusus untuk anda yang nak tahu cara macam mana nak jadi seorang perunding hak tanah, macam mana anda nak menjadi seorang real estate negotiator, macam mana anda nak berurusan dengan prospek-prospek pembeli, prospek penjual, macam mana selok-belok jual beli hartanah berkaitan dengan undang-undang. Saya sendiri akan ceritakan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan suka dengar celoteh saya, suka dengar apa yang saya terangkan pada pagi ni, itu baru sikit tu. Itu baru tak sampai 1/10 pun daripada apa yang saya akan terangkan pada hari Sabtu minggu depan ni, Sabtu dan Ahad minggu depan ni dalam NCC, Negotiator Certification Course tu. Jadi tuan-tuan perempuan, tak semestinya tuan-tuan perempuan yang nak jadi seorang perunding hartanah je yang patut attend NCC tu. Kalau nak tambah ilmu, nak tahu macam mana sebenarnya selok-belok sebagai seorang perunding hartanah, macam mana selok-belok undang-undang dalam hartanah, jual beli dan sebagainya, tuan-tuan perempuan boleh datang ke seminar tersebut. Tak perlu nak susah payah nak jadikan diri tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah baru nak datang NCC. Tak semestinya. So boleh je datang ke seminar bukan seminar, kursus NCC tersebut selama 2 hari, Sabtu dan Ahad, daripada pagi pukul 8.30 sampai pukul 5.30 petang, 2 hari berturut-turut. Jadi banyak perkongsian yang saya akan buat, banyak perkongsian yang penceramah-penceramah lain yang akan sampaikan kepada tuan puan selama 2 hari tersebut. Dan tuan puan, saya serulah ramai-ramaikanlah majlis ilmu tersebut, dan kita pastikan tuan puan lepas habis je kursus NCC tu, bukan datang kosong je, lepas tu ada dapat sijil. Sijil ni siapa yang keluarkan? Sijil ni yang dikeluarkan oleh lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta, oleh pihak board, oleh pihak lembaga sendiri yang akan keluarkan sijil NCC tersebut. Dengan adanya sijil NCC tersebut, mana-mana peserta yang ingin mendaftarkan diri menjadi seorang real estate negotiator, menjadi seorang REN, menjadi seorang perunding hartanah, tuan-tuan perempuan boleh gunakan sijil tersebut untuk mendaftarkan diri tuan-tuan perempuan dengan pihak lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta untuk menjadi seorang perunding hartanah. Jadi itulah sebenarnya yang akan tuan-tuan perempuan dapat 2 hari Sabtu dan Ahad minggu depan. Dan masa tak lama dah, tinggal 7 hari je, pejam celik dah sampai minggu depan. Sekarang ni unfortunately lah, saya beritahu awal ni, saya agak sedih sikit lah, agak sedih, agak terkilan sikit, tak ramai yang mendaftar. Tak ramai yang mendaftar, ramai yang tanya tapi tak ramai lagi yang mendaftar. Jadi saya mohon bantuan tuan perempuan supaya hadir beramai-ramai ke kursus NCC tersebut. Hari-hari saya buat posting, hari-hari saya war-warkan tentang kursus NCC tersebut dalam media sosial saya, dalam Telegram, dalam WhatsApp dan sebagainya. Hari-hari saya letakkan
iklan dan link tersebut untuk tuan-tuan puan, daftarkan diri tuan-tuan puan, pastikan yang tuan-tuan puan tidak ketinggalan. Okey, ini saya nak beritahu awal-awal, kalau sekiranya jumlah peserta adalah kurang daripada 20 orang, saya target sekarang ni nak dapatkan 20 orang untuk menjalankan kursus NCC tersebut. Kalau katalah ditakdirkan tak ramai yang nak menyertai kursus NCC tersebut, maka saya terpaksa tangguhkan ke tarikh yang lain. Ini awal-awal saya cakap lah, siapa yang dah daftar apa semua ni, jangan rasa macam excited kata benda tu akan berlangsung macam mana sekalipun coach akan buat juga. Tak boleh, kita ada limit. Pihak board menetapkan sekurang-kurangnya kena ada 20 peserta baru kita boleh jalan. So sekarang ni ada lebih kurang dalam 5 orang macam tu yang baru mendaftar. Jadi saya perlukan 15 orang lagi. Jadi saya perlu bantuan tuan-tuan puan semua. Tolong kongsikan iklan yang saya dah buat dalam page hartanah anda ni, yang saya dah letakkan dalam WhatsApp, dalam Telegram channel dan sebagainya tu. Minta bantuan tuan-tuan puan semua untuk kongsikan maklumat tersebut kepada rakan-rakan yang lain. So bantu saya untuk bantu anda, sebab saya nak lahirkan lebih ramai pejuang-pejuang hartanah ni tuan-tuan puan. Saya nak lahirkan orang-orang yang memang celik dalam bidang hartanah ni. Jadi itulah antara perkara yang saya anjurkan, kursus-kursus yang saya buat yang boleh mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan manfaat kepada anda semua. Jadi kalau boleh, saya nak mohon bantuan tuan-tuan puan semua, sebagai sahabat-sahabat saya anggap tuan-tuan puan semua sebagai sahabat-sahabat saya, yang dah follow page hartanah anda, yang dah tengok rancangan live saya ni, tolonglah kongsikan maklumat tersebut pada rakan-rakan yang lain, supaya kita boleh tarik seramai mana yang boleh kawan-kawan kita yang dekat luar sana tu untuk join bersama kursus NCC yang dianjurkan di Suasana Ilmu pejabat saya pada minggu depan 13 dan 14 bulan November 2021, iaitu hari Sabtu dan Ahad. Okey. Waalaikumsalam Tuan Kornain, apa khabar bang? Okay. So itu saja perkongsian saya pada pagi ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Jadi saya minta ampun dan maaf lah kalau saya terkasar bahasa, kalau ada saya menyinggung perasaan tuan perempuan semua. Dan apa yang baik itu jadikanlah sebagai pengajaran, yang tak baik itu jadikanlah sebagai sempadan. Ingat apa yang saya tegurkan tadi, kalau tak faham bertanya, kalau tak tahu minta diterangkan oleh peguam yang menguruskan urusan jual beli hartanah tuan-tuan perempuan semua. Pastikan tuan-tuan perempuan dah faham baru turunkan tanda tangan. Jangan sembrono turunkan tanda tangan tanpa mengetahui apa yang terkandung dalam dokumen ataupun perjanjian yang tuan-tuan perempuan masuki tersebut. Okey, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.